Alright, so tanpa berlengah lagi, jom kita terus start kita punya kelas pada kali ini. Alright. So, apa dia candlestick pattern? Candlestick pattern adalah pergerakan harga yang ditunjukkan dalam bentuk candlestick di dalam chart. Dia membentuk satu pattern yang menggambarkan sesuatu pergerakan di dalam pasaran. Alright. Dan beberapa traders ataupun kebanyakan traders percaya bahawa candlestick pattern ini boleh predict, boleh menjangka ataupun boleh menjangkakan pergerakan harga pasaran. Walaupun jangkaan ini ataupun mereka percaya ianya bukan adalah 100% tepat, tetapi kebanyakan trader mempercayai bahawa candlestick pattern membawa satu weight yang sangat besar di dalam analisa teknikal. Kemungkinan 80 hingga 90% ketepatan berada di dalam candlestick pattern. Walaupun begitu, saya secara peribadi menganggap candlestick pattern itu tepat sekiranya ianya dipamerkan ataupun wujud pada candlestick ataupun pada time frame yang lebih besar, iaitu daily, weekly dan juga monthly. Alright. So itulah dia apa candlestick pattern. Mungkin daripada definisi ini anda mungkin tak dapat lihat lebih jelas apa benda sebenarnya candlestick pattern ni kan. Alright. Tak apa. Jom kita tengok lebih lanjut. Alright. Dalam candlestick pattern ada pelbagai-bagai jenis nama. Alright. Antaranya adalah, ini adalah salah satu candlestick pattern yang ada dekat dalam kita punya analisa teknikal, iaitu diberi nama sebagai doji. Doji adalah satu candlestick pattern yang terbentuk apabila harga pembukaan dan harga penutupan itu berada sangat dekat ataupun ianya tidak berubah. Boleh faham? Candlestick tu open dan close dia tu berada sangat dekat ataupun hampir sama ataupun sama terus. Dia open pada harga RM1, contoh dia dia buka pada harga RM1, dia tutup pun pada harga RM1. Jadi candlestick itu dia akan form satu bentuk ataupun pattern seperti simbol tambah dekat sini. Alright. So itu adalah candlestick pattern yang kita panggil sebagai doji. Right. So korang boleh ambil screenshot, boleh lukis untuk korang punya reference pada kemudian hari. Alright. So ingat doji adalah di mana candlestick pattern itu terbentuk hasil daripada opening dan closing price itu berada pada harga yang sama ataupun sangat dekat. Alright. Boleh? So, itu yang pertama, doji. Alright. Dalam doji pula, dia ada beberapa nama lain lagi. Kita panggil dia sub candlestick. Tak boleh panggil sub candlestick kan jadi ataupun dia punya pecahan, pecahan candlestick doji. Kita ada satu kita panggil gravestone doji. Yang kedua adalah dragonfly doji. Kalau kita tengok gravestone tu dia macam batu nisan. Sebab tu dia panggil macam gravestone, di mana ekor dia panjang dekat atas. Dia punya wick ataupun tail dia tu panjang dekat atas. Opening and closing price dia tu sama ataupun dekat, tapi ekor dia ke atas. Berbanding dengan dragonfly doji, dia punya ekor tu dekat bawah. Tapi ciri-ciri asas dia masih sama. Dia adalah doji, cuma pecahan dia tu ataupun nama dia tu diberi gravestone doji bila ekor dia ke atas lebih panjang, ataupun dragonfly doji kalau dia punya ekor lebih panjang dekat belah bawah. Alright. So ini untuk doji ada dua, gravestone doji dengan dragonfly doji. Sangat senang untuk dikenal pasti. Alright. So ini adalah contoh bagaimana gravestone doji dengan dragonfly doji terbentuk dekat dalam chart. Right. So anda boleh tengok dekat sini ada beberapa contoh yang disertakan dekat dalam slide ni. Right. Kita ada doji dekat sini. Doji sahaja, kalau doji sahaja dia punya tail dekat atas dengan bawah tu hampir sama panjang. Yang itu kita panggil doji sahaja. Tapi kalau gravestone doji macam mana? Gravestone doji ekor panjang ke atas. Kalau dragonfly doji ekor panjang kat bawah. Itu saja beza. Doji biasa dia punya orang kata master doji dia adalah ekor dengan kepala, bukan ekor kepala, ekor dia tu panjang dengan yang ke atas dengan kat bawah sama panjang.
Sama panjang, lebih kurang sama panjang. Gravestone doji, ekor dia panjang dekat atas. Dragonfly doji, ekor dia panjang dekat bawah. So ini adalah contoh yang kita ambil daripada chart USD Japanese Yen. Alright, kemudian kita ada hammer. Hammer adalah salah satu jenis candlestick pattern yang menunjukkan bullish reversal ataupun boleh kita panggil sebagai dia daripada downtrend dia nak bullish. Bullish reversal kita panggil dia. Alright. Dia ada tail yang panjang ataupun ekor yang panjang dan juga short body. Dekat belah atas. Right? Dan dia ada tail sikit dekat atas ataupun tak ada langsung. Right? Dan dia ditemui dalam keadaan downtrend. Alright. Korang kena pastikan korang hafal ciri-ciri asas hammer ni. Yang pertama tadi apa? Dia adalah bullish reversal ataupun menunjukkan keadaan di mana kemungkinan harga untuk patah balik daripada downtrend kepada uptrend ataupun daripada bearish kepada bullish. Dia ada ekor yang panjang dan kepala ataupun body yang kontut, yang pendek, alright, di atas. Dan dia mempunyai shadow ekor ataupun wick dekat atas yang kecil ataupun tak ada langsung. Dan dia ditemui pada keadaan harga pasaran berada di dalam keadaan downtrend. Right? So ini adalah bentuk hammer yang saya katakan tadi, ciri-ciri dia kita check balik semula. Dia punya body ada kat sini, pendek, body dia ekor panjang. Dekat sini body pendek, ekor panjang. Yang ini tak ada wick dekat atas. Tapi yang ini dia ada wick ke atas. Wick dia tu ataupun ekor dia yang ke atas tu pendek je, kecil, pendek, kecil. Kalau panjang, saya tak consider dia sebagai hammer. Dia kena kecil ataupun pendek. Alright. So ini adalah dua jenis hammer yang boleh kita temui banyak dekat dalam kita punya chart. Alright. So ini adalah jenis-jenis contoh hammer yang boleh kita temui dalam kita punya chart. Dua ni, dia berada dalam keadaan downtrend. Kemudian keluarlah satu, dia punya body tu lebih kecil daripada ekor, right? Kemudian dia ada wick sikit dekat atas, right? So ini adalah contoh-contoh hammer, right? Saya nak tambah sedikit untuk hammer dan kemudian ada beberapa jenis candlestick yang lebih kurang sama macam ni nanti, kemudian kita akan cerita. Jenis-jenis yang macam ni, yang kepala kecil dan ekor panjang ni, saya meletakkan satu lagi ciri khas kepada hammer adalah dia punya kepala atau dia punya ekor tu kena lebih panjang 2 kali ganda daripada body. Saya meletakkan ciri-ciri khas itu kepada hammer. Ekor dia tu, dia punya panjang ekor dia tu kena 2 kali lebih panjang daripada body. Dan barulah saya anggap itu sebagai hammer. Ini adalah info tambahan selain daripada ciri-ciri asas yang saya telah nyatakan sebelum ini. Alright. Kemudian hanging man. Hanging man pula adalah untuk bearish reversal. Maksudnya daripada keadaan uptrend dia nak turun. Right? Dia mempunyai long lower tail, ekor yang panjang juga dan short body. Sama macam hammer. Dan dia ada wick sikit ataupun ada tail sikit ataupun tak ada tail langsung. Dan dia dijumpai dalam keadaan ataupun dalam keadaan uptrend. Right? Dia terbalik dengan hammer. Hammer dia kita jumpa waktu bearish ataupun downtrend. Tapi hanging man kita jumpa dia waktu dia naik. Right? So, macam mana rupa hanging man? Begini rupa hanging man. Alright. Sama tak macam hammer? Sorry, kejap. Sama tak macam hammer? Sama. Apa yang bezakannya? Siapa boleh jawab? Bentuk dia sama, tapi apa yang berbeza antara hammer dengan hanging man? Siapa boleh bagi tahu? Boleh letak jawapan korang dekat ruangan chat. Dia punya ekor panjang ke atas. Position. Syekh Muiz cakap dia punya ekor panjang ke atas. Okey, Norizwati Marathon cakap position. Position macam mana tu? Ahmad Syahrul Nizam cakap uptrend versus downtrend. Okey, beza dekat line putus-putus.
Oish, lain macam ni jawapan ni. Beza line dekat line putus-putus. Hammer kat bawah, hanging man dekat atas. Okay. Alright, jawapan dia adalah hammer dekat uptrend. Hammer hammer dekat downtrend. Okay. Dia punya wick sama je. Wick dia kat bawah. Ekor yang panjang tu dekat bawah. Ekor yang panjang untuk hanging man dengan hammer sama. Dia kat bawah. Alright. Kalau kita tengok balik semula Allah, kenapa tak mau keluar? Okay, yang ini hanging man. Ni hanging man. Yang ini hammer. Apa beza dia? Sama. Tak ada beza. Yang membezakan dia adalah hammer duduk dia dekat waktu downtrend. Bila harga turun, sekali kita tengok keluar bentuk candlestick yang macam tu. Yang itu adalah hammer. Ekor panjang kat bawah, kepala kontot. Itu hammer. Tapi kalau dalam keadaan menaik, harga naik, tiba keluar ekor panjang, kepala kontot. Itu adalah hanging man. Boleh? Itu sahaja beza dia antara hammer dengan hanging man. Boleh Alright. Bukan dekat line putus-putus Ya. Kawan sahabat kita Abu Sufyan bakal beritahu satu bullish, satu bearish. Ya, betul. Satu bullish, satu bearish. Betul jawapannya tu. Alright, atau beza dekat line putus-putus tu. Alright, so kita continue. Terima kasih kepada yang turut serta menjawab. Walaupun salah, tak apa. Kita belajar. Alright. Okay, ini adalah contoh-contoh hanging man. Dia berada dalam keadaan uptrend. Keluar pula satu kepala kontot ekor panjang. Kita panggil dia sebagai hangman. Alright. Inverted hammer. Apa benda pula ni inverted hammer? Tadi hammer. Sekarang ni kita belajar inverted hammer pula. Dia adalah sejenis candlestick pattern yang menunjukkan bullish reversal. Dia sama macam hammer tadi. Hammer tadi adalah bullish reversal juga. Cumanya ni inverted. Kenapa dia panggil inverted? Okay. Jadi kita tengok. Long upper tail. Sekarang long upper tail. Tadi apa? Tadi tail dekat belah bawah. Alright. Sekarang ni tail dekat belah atas. Dia ada long upper tail. Short body juga dengan no lower tail ataupun lower tail yang kecil. Dijumpai dalam keadaan downtrend. Dia sama macam hammer tadi. Cuma dia inverted hammer. Kenapa dia panggil inverted hammer? Kerana ekornya berada di atas. Tadi hammer, ekor dia dekat bawah. Sekarang ni inverted hammer. Inverted hammer, ekor dia terbalik, duduk dekat atas. Ciri-ciri dia sama macam hammer, cuma ekor dia sahaja yang panjangnya duduk dekat belah atas. Right, jom kita tengok contoh. Tengok contoh yang saya tunjukkan dalam slide tu, itu adalah inverted hammer. Tengok, kita cek balik ciri-ciri asas dia. Dia duduk dalam keadaan downtrend. Dia keluar kepala kecil, dia punya wick ataupun tail dia sikit je dekat bawah tu. Kemudian ekor dia panjang dekat atas. 2 kali ganda lebih panjang daripada dia punya body. So inilah dia inverted hammer. Alright. Kalau hammer sahaja, macam mana? Hammer sahaja ekor ataupun wick yang panjang ni duduk dekat bawah. Yang itu hammer. Inverted hammer, ekor dia terbalik. Ekor dia dekat atas. Alright, boleh? Shooting stars. Okay, shooting stars. Apa benda pula shooting stars ni? Right. So, okay, sekejap sebelum saya bergerak lebih lanjut, saya ada soalan dekat ruangan chat. Dua-dua sama function kan? Soalan daripada Syakir Syukri, dua-dua sama function. Yes, dua-dua sama function. Inverted. Hammer dengan inverted hammer sama. Kita merujuk kepada keadaan bullish reversal. Daripada downtrend ataupun daripada bearish kepada bullish. Alright. Terima kasih Syakir bertanyakan soalan. Alright, shooting stars. Shooting stars adalah bearish reversal. Dia adalah candlestick pattern yang sama dengan apa tadi? Dengan hanging man. Alright, hanging man. Cuma apa yang membezakan dia adalah dia mempunyai long upper tail. Kalau tadi dia ada long lower tail.
Kalau kita punya hanging man tu, ekor yang panjang tu dia dekat bawah. Tapi untuk shooting stars, dia punya ekor panjang dekat atas. Alright? Dan dia dijumpai dalam keadaan uptrend. Alright? Itu kita panggil shooting stars. So kita tengok apa macam bentuk shooting stars ni. Alright? Inilah bentuk shooting stars. Dia sama macam hanging man. Sorry, dia sama macam apa tadi? Allahu Akbar. Terus lupa dah. Inverted hammer. Dia sama macam inverted hammer tapi dia duduk dekat uptrend. Dalam keadaan bullish. Duduk dekat bullish ataupun uptrend. Right? Kemudian bila keluar je candlestick macam ni, itu adalah namanya shooting stars. Alright? So kita tengok, okay. Yang ni shooting stars yang terbaik. Contoh adalah contoh yang pertama ni. Dia ada ekor panjang dekat atas dengan body ataupun kepala pendek. Dekat bawah tu ada wick yang kontot sahaja. Alright? Iaitu kita panggil dia shooting stars. So apa beza shooting stars dengan apa tadi? Shooting stars dengan inverted hammer? Sama juga. Satu bullish, satu lagi bearish. Right? Shooting stars duduk dalam keadaan uptrend. Apa satu lagi tadi? Inverted hammer duduknya dalam keadaan downtrend. Right? So, boleh faham kan? Right, simple. Right. Okay. Next kita ada bullish engulfing. Ianya adalah two candle reversal pattern ataupun reversal pattern, pattern ataupun corak pembalikan yang memerlukan dua candle. Alright, kejap lagi kita tengok macam mana. Alright. The second candle completely engulf the real body of the first one without regard to the length of the tail shadows. Alright. Ada ramai orang tanya sebelum-sebelum ni, bang macam mana nak tahu engulf tu macam mana? Engulf tu dia makan body ke makan dengan ekor sekali? Jawapan yang ikut textbook jawapan dia yang ikut textbook adalah dia engulf ataupun makan body sahaja. Tak kisah sama ada dia punya tail tu dia makan ataupun tak. Janji body dia makan, settle. So kejap lagi kita tengok apa benda yang saya maksudkan dengan makan tu. Right. So ini adalah engulf. Right. Candle sebelum besar macam ni, dia ada smaller body. Yang engulf punya candle, dia ada body yang lebih besar daripada candle sebelum. Alright. Itu ciri yang pertama. Body candle yang sekarang ni mesti lebih besar daripada candle yang sebelum. Body dia tak kisah sama ada shadow lebih, dia tak kisah body yang putih ni lebih besar daripada shadow ataupun tak. Janji dia lebih besar daripada body candle yang sebelum. Alright, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia kena ada gap down ataupun gap up. Dia ada gap, kena ada gap. Kejap lagi kita tengok pecahan untuk bearish candlestick ni. Bukan bearish, engulf punya candlestick. Alright, so dia kena ada gap. Sama ada gap down ataupun gap up. Alright, so low price, high price ni semua tak ada masalah sangat. Alright, so yang penting dia kena ada yang dua ciri utama iaitu body kena lagi besar daripada body candle yang sebelum, kemudian dia kena ada gap down ataupun gap up. Gap down dan gap up tu saya tak berniat untuk explain lebih lanjut pada kelas kali ini. So anda semua boleh refer pada kelas-kelas yang sebelum ataupun rujuk sahaja Mr. Google untuk dapatkan kepastian apa itu gap. Right? Gap, market gap. Right. So, kita tengok dekat sini. Yang ini adalah bullish engulfing. Bullish engulfing apa dia? Sama engulf punya ciri tadi saya dah terangkan. Body dia kena lebih besar daripada candle sebelum. Alright. So, dekat sini kita nampak body ni lebih besar daripada candle sebelum. Alright. Dan kemudian dia kena ada gap. Dekat sini saya tak nampak gap. Right. Tapi seharusnya dia kena ada gap dekat sini. Gap down. Bila dalam keadaan market menurun ataupun bearish, bila keluar satu candle yang makan candle sebelum dan dengan gap down, itu adalah bullish engulfing. Boleh Boleh? Alright. Siapa tak boleh stop dengan saya anytime. Alright. So, iaitu bullish engulfing.
Alright, dia kena ada gap down, baru kita kira sebagai bullish engulfing. Bearish engulfing pula apa dia? Bearish engulfing sama juga macam bullish engulfing, cuma bezanya adalah dia duduk dalam keadaan di mana market sedang bullish ataupun uptrend. Kemudian keluar satu candle di mana body dia ni lebih besar daripada body yang candle sebelum. Kemudian dia ada gap up. Harga pasaran dibuka lebih tinggi daripada harga penutup candle sebelum. Siapa tak faham bab tu boleh rujuk kita Google. Alright. So ini adalah bearish engulfing. Walaupun contoh dekat sini tak ada gap. Kejap lagi saya mungkin dapat tunjukkan ke anda semua satu live chart punya pattern. Alright. So ini adalah contoh sahaja. Sepatutnya dia ada gap dekat atas, body engulf previous candle punya body dan dalam keadaan uptrend. Itu kita panggil dia sebagai bearish engulfing. So ada sesiapa yang tak faham tentang engulfing? Saya rasa engulfing adalah yang paling mudah dan paling ramai orang guna dekat dalam kita punya trading analysis. Alright. So paling senang untuk kita faham. Alright. Ada untuk bullish ada gap down, body lebih besar daripada candle sebelum, settle. Sama juga untuk bearish engulfing, bila dia dalam keadaan uptrend, keluar satu candle yang makan candle sebelum, lepas tu dengan gap up, kita panggil dia bearish engulfing. Right, so ada nampaknya berkelip-kelip saya punya ruangan chat. Favorite pattern ni paling senang. Ya, Syakir Syukri, betul. Paling senang nak jumpa dan saya boleh katakan ianya amat efektif. Amat efektif ataupun paling berkesan. Alright. Kemudian apa lagi kita ada? Kita ada morning star. Tadi kita ada shooting star. Ini kita panggil dia morning star pula. Right, apa dia morning star? Morning star adalah satu pattern yang melibatkan 3 buah candlestick. Kita tengok dekat sini 3 buah candlestick. Satu, dia dalam keadaan market yang menurun. Morning star adalah terbentuk dalam keadaan market menurun, bearish, downtrend. Right, kemudian keluar satu candlestick di mana dia ada body yang kecil dan juga wick yang kecil, yang pendek. Body yang kecil, wick yang pendek, right, macam yang tengah-tengah ni. Kemudian dia ada gap down. Right? Boleh? Boleh? Okey. Kemudian diikuti pula dengan satu bullish candle yang besar seperti ini. Alright? So itu kita panggil dia sebagai morning star. Alright? Boleh? Boleh? Alright. So ini adalah contoh bagaimana morning star terbentuk. Alright? Kita dalam dia dalam keadaan bearish ataupun downtrend. Kemudian keluar satu candlestick yang bodinya kecil, ekornya pun pendek dekat sini. Dan kemudian diikuti dengan satu candle bullish yang besar dekat sini. Dan itu adalah kita panggil dia sebagai morning star. Alright. Lepas morning star kita ada apa? Evening star. Apa benda ni? Lepas morning ada evening kan? Alright. Evening star adalah lawan kepada morning star. Alright. Ciri-cirinya sama sahaja. Cuma yang membezakan tempat letaknya. Evening star terletak pada keadaan market sedang bullish uptrend. Right? Kemudian keluar candlestick body yang bentuk macam ni, yang kecil dan ekor yang pun pendek. Dan diikuti dengan bearish candle yang besar, itu akan kita panggil sebagai evening star. Dia adalah opposite ataupun berlawanan dengan morning star. Candlestick pattern morning star yang kita tunjuk tadi, sebelum tadi. Ini adalah evening star. Apa beza dia? Kedudukannya sahaja, iaitu morning star dekat downtrend, evening star dekat uptrend. Right? Boleh? Boleh. Saya yakin anda semua boleh. Anda semua bijak-bijak. Alright. Okay, ini adalah contoh evening star yang dapat saya tunjukkan di dalam slide saya ni. Dia duduk dalam keadaan uptrend, kemudian keluar satu body. Walaupun evening star ini bukanlah satu yang contoh ini adalah bukan contoh yang terbaik sebab saya memerlukan satu evening star yang mempunyai ekor yang pendek.
sahaja. Kalau kita tengok dekat sini, contoh dekat sini, ekor dekat bawah ni sedikit panjang. Jadi ini tak berapa cantik sebenarnya. Walaupun harga tu turun selepas tu, tapi saya tak consider itu sebagai evening star. Tapi demi untuk menunjukkan contoh kepada anda, ini adalah contoh evening star. Alright. Kemudian kita ada three white soldiers. Three white soldiers ini adalah bullish candlestick pattern yang wujud ataupun kelihatan pada keadaan market sedang berada di harga yang terendah ataupun sedang menurun. Dan kemudian bila hadirnya three white soldiers itu menunjukkan bahawa harga akan naik lebih tinggi selepas itu. Alright. Ini adalah contoh bagaimana bentuk candlestick pattern yang kita panggil sebagai three white soldiers. Alright. Dia ada 3 buah candle bullish. 3 candlestick bullish itu berturutan. Berturutan. Alright, ini adalah contoh bagaimana three white soldiers. Bukan setakat three white soldiers, ini adalah kombinasi. Kalau contoh yang pertama ni dikombinasi dengan apa ni? Siapa boleh bagi tahu? Kombinasi dengan hammer, kalau kita tengok dekat sini. Ini dalam keadaan market menurun, keluar hammer, keluar three white soldiers, itu adalah satu petanda bahawa market akan naik. Sejauh mana itu tak dapat kita pastikan, tetapi harga akan naik selepas itu. Kemungkinan sahaja, ini adalah kemungkinan, right? Kemudian kat sini three white soldiers juga kat sini, nampak 3 candlestick ataupun 3 biji candlestick yang berada dalam keadaan bullish dekat sini berturutan, 3 candlestick berturutan, itu akan membentuk three white soldiers. Okey, boleh? Ingat saja, three white soldiers berada dalam keadaan market bearish ataupun downtrend, kemudian keluar 3 candlestick bullish, 3 candlestick bullish, itu kita panggil dia sebagai three white soldiers. Right. Kemudian kita ada three black crows pula. Lepas three white soldiers ada three black crows pula. Okey, senang je. Three black crows ini adalah opposite kepada three white soldiers. Kalau three white soldiers pada keadaan downtrend, three black crows adalah dalam keadaan uptrend. Right. Cirinya sama sahaja. 3 bearish candlestick yang berturutan. Kalau tadi kita ada bullish candlestick yang berturutan, yang ini adalah bearish candlestick. 3 bearish candlestick yang wujud berturutan. Right, ini contoh bagaimana three black crows terwujud dekat dalam chart. Right, dalam keadaan uptrend, kemudian keluar 3 batang candle yang bearish macam ni, ini kita panggil dia sebagai three black crows. Right, boleh? Right. 3 cara untuk kita trade menggunakan candlestick pattern. Alright. So sebelum kita bergerak kepada topik hari ini, ingin saya tegaskan bahawa apa yang kita telah belajar tadi, candlestick yang kita dah belajar tadi, itu bukanlah semua candlestick yang ada. Ataupun semua candlestick pattern yang ada dekat dalam kita punya analisa teknikal. Itu hanyalah sebahagian sahaja. Kita ada banyak lagi sebenarnya. Kalau saya nak cerita semua pada kelas kali ini, mungkin akan ambil masa sampai 5 pagi esok. Adalah. Alright. So, anda semua boleh ambil inisiatif untuk Google sendiri, cari orang kata apa, candlestick pattern yang lain-lain. Banyak lagi ada dekat dalam kita punya analisa teknikal. Alright. So, teruskan. Alright. 3 cara untuk kita trade menggunakan candlestick pattern. Alright, yang pertama, entry criteria ataupun kriteria untuk kita masuk. Dalam strategi breakout ataupun strategi penembusan, kita cari 3 white soldiers ataupun 3 black crows at the breakout untuk trade. Alright, contoh macam ni. Bila keluar 3 white soldiers dekat sini, bila ada candlestick break dia, 3 white soldiers ni, terus kita lakukan buy. Alright, itu adalah entry criteria ataupun strategi pertama dalam breakout strategi menggunakan candlestick pattern. Terutamanya yang menggunakan 3 white soldiers ataupun 3 black crows. Right? Bila ada 3 white soldiers dekat bawah ataupun 3 black crows dekat atas, bila pattern tu break sahaja ataupun ada satu candlestick yang lain break out, pecahkan pattern tu,
itu adalah signal untuk kita melakukan buy ataupun sell. Kalau white soldiers, 3 white soldiers kita buy lah. Kalau 3 black crows kita masuk sell. Ini adalah strategi yang pertama. Kita panggil dia breakout strategy. Untuk strategi yang kedua iaitu trend strategy. Trend strategy adalah kita cari engulfing pattern dekat dalam trend. Alright, contohnya ini adalah dalam trend downtrend, keadaan market downtrend. Kemudian ada keluar satu bearish engulfing kat sini. Alright. Itu menunjukkan bahawa kita boleh terus ride the pattern ataupun terus follow pattern yang ada dekat sini ataupun kita terus saja follow the trend. Right? Kita dah tahu trend dalam keadaan menurun dan kemudian keluar satu bearish engulfing dekat sini. So kita just follow the trend ataupun ride the trend. So kita just sell dekat sini dan kita boleh tengok bagaimana harga akan terus turun ke bawah. Alright? So itu adalah dalam trend strategi. So sama juga dalam keadaan market sedang menaik, bila kita jumpa satu engulfing yang engulf candle sebelum dia, so kita just follow the trend sahaja. Ini adalah exit criteria. Exit criteria untuk yang strategi 2 tadi tu. Tadi kita gunakan NT criteria, iaitu 2 strategi, satu breakout strategi, satu lagi trend strategi. Right? Untuk breakout dengan trend strategi ini, apa yang perlu kita tahu adalah bagaimana untuk kita exit market. Exit market. Bila masa kita nak tahu kita nak kena exit market? Bila ada terbentuknya satu lagi opposite candlestick. Contoh macam ni, kita masuk bearish engulfing waktu kita ride the trend ataupun trend strategi, kita masuk sell dekat sini. Tiba-tiba sampai dekat bawah ni keluar bullish engulfing. Itu bermaksud trend itu ataupun pattern itu sudah pun berakhir hayatnya. Jadi anda perlu exit the market bila keluar opposite candlestick pattern. Kalau bearish engulfing, keluar bullish engulfing, exit the market. Jangan duduk dalam market dan hold the position. Alright. Sama juga kalau kita pakai breakout strategy. Alright. Bila keluar kata 3 white soldiers keluar, and then bila breakout strategy tu, bila breakout pattern tu, kita pun masuk buy. Tiba-tiba tengah buy, keluar 3 black crows. So waktu tu kita kena exit the market. Alright, because sebab apa? Sebab opposite candlestick pattern telah pun terbentuk. Okay, boleh? Ini adalah stand alone strategy. Stand alone strategi menggabungkan candlestick pattern yang kita belajar tadi itu ataupun candlestick yang lain-lain dengan technical support dan resistance. Kalau kita tengok contoh yang ada dekat sini adalah di mana 3 white soldiers itu terbentuk di kawasan support, di kawasan sokongan. Bagi saya sendiri, saya lebih mengutamakan candlestick pattern ini digabungkan ataupun lebih tepat untuk saya katakan adalah candlestick pattern ini lebih efisien ataupun lebih accurate, lebih tepat apabila ianya terbentuk di support ataupun resistance. Korang boleh tambah ini di dalam salah satu kriteria untuk menjadikan candlestick pattern ini sebagai salah satu technical yang berfungsi dengan baik di dalam dagangan anda. Alright? So, candlestick pattern ni apabila ianya terbentuk ataupun wujud di paras-paras support ataupun resistance, ianya lebih accurate. Right? Untuk contoh ini, 3 white soldiers terbentuk di kawasan support. Jadi, accuracy dia, ketepatan dia adalah lebih tinggi. Ini adalah kita panggil stand alone strategy. Alright, kemudian kita ada satu lagi stand alone strategy di mana kita combinekan kita punya candlestick pattern dengan trend line. Alright, kita gariskan trend line tu untuk pastikan kita punya trend, right? Kemudian apabila candlestick tu terbentuk ataupun melakukan rejection, rejection di garisan-garisan trend, maka itu adalah salah satu indikasi ataupun isyarat bahawa ianya adalah satu candlestick pattern yang berpotensi tinggi untuk memberi keuntungan kepada kita. Alright? Tak kisahlah sama ada dalam keadaan uptrend ataupun downtrend.
Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.